Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-8 insya-Allah. Alright. Okey, mari saya sharekan skrin insya-Allah. Okey, harap semuanya dapat memberikan perhatian dan sekali lagi ya, semua subjek akan masuk untuk ujian akhir. Insya-Allah ujian akhir kita akan dilaksanakan pada minggu yang ke-13. Boleh jadi dalam 21 Januari, lebih kurang macam itulah. Apa-apa nanti saya akan update insya-Allah. So, mari kita tengok hari ini kita akan masuk bab yang ke-8. Kita nak revise sedikit bab yang ke-7. Okey. Bab yang ke-7 ni kita belajar pasal syariat kan, maqasid syariah. Ingat lagi tak? Ada 5 maqasid syariah. Yang pertama hifzuddin, menjaga kesucian agama. Kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa manusia. Yang ketiga, hifzu apa pula? Hifzu akal. Menjaga kewarasan akal. Ingat apa contoh-contohnya? Boleh baca balik semula slide saya ini dan juga di nota anda. Okey, yang keempat hifzu nasb, untuk menjaga maruah diri keturunan Dia banyaklah hifzun nasb, hifzun nasl sama je maksudnya, menjaga maruah diri keturunan. Dan juga yang kelima hifzu mal, iaitu menjaga pemilikan harta, menjaga harta kita. Ini tujuan syariah ini. Allah tetapkan rules ini, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh dilakukan adalah kerana untuk inilah tujuan-tujuan yang telah saya sebutkan tadi, 5 tujuan tersebut. Okey? Okey, kalau kita sambung balik semula dekat bab yang ke-7 sikit saja berkaitan dengan khilafiyah. Kalau ada soalan nanti, apa itu khilafiyah? Khilafiyah ni senang saja, perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha, perbezaan pendapat, perbezaan pandangan ataupun sikap, antara siapa? Bukan antara Mu'in dengan Pe'on contoh, bukan, perbezaan perbezaan pendapat antara ulama. Contohnya kan, mari kita tengok waktu puasa contoh. Dulu pernah ada satu ketika negeri Perak esok diumumkan dah raya. Manakala negeri Selangor masih lagi esok last puasa. Maka berbondong-bondonglah orang Selangor ni yang duduk sempadan Perak ni pergi ke Perak nak raya esok. Inilah adanya ini namanya khilaf, adanya perbezaan pandangan dan perbezaan pandangan ini melibatkan fatwa, melibatkan sesuatu peruntukan undang-undang di satu tempat. Ini yang akan melibatkan kekeliruan, apatah lagi dalam negara Malaysia. Kalau negara-negara lain itu dah jauh-jauh kan, dah cerita lain lah kan. Sudah tentu cara sosio budayanya pun berbeza dengan kita Malaysia Sebab tu kita pun ada banyak mazhab 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 Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali Semua mazhab-mazhab itu sesuai dengan sosio budaya setempat, sesuai dengan geografi dan juga style pemikiran masyarakat yang di satu tempat tersebut So yang ini yang tadi contoh saya bawakan tu negeri Perak, negeri Selangor dalam negeri Malaysia, dalam negara Malaysia ada berbeza pendapat yang ketara. Jadi sejak daripada peristiwa itu, tahun 1970-an 80-an kalau you all nak buat bacaan lanjut boleh tengok kat Google, ada ceritanya berkaitan dengan penetapan raya dan puasa tahun 70-an 80-an. Tetapi setelah 1988 macam tu, adanya satu gesaan yang kuat lah untuk sejagatkan ataupun selaraskan semua satu Malaysia. Kalau esok negeri esok Selangor raya, semua pun raya. KL satu Malaysia lah senang kata. Tak ada dah satu raya satu tak raya. Nak sependapat.
Ni nak mengelakkan kekeliruan, ya. So, inilah perbezaan pendapat yang dulu, ya. Berkaitan waktu puasa, Idul Fitri, Idul Adha, bacaan solat. Contohnya di negeri Perlis. Kan, kalau siapa yang berasal dari negeri Perlis ataupun pernah pergi negeri Perlis, pernah pula berkesempatan untuk solat subuh di negeri Perlis, cuba try tengok macam mana. Diorang tak ada doa kunut, ya. Diorang tak ada uh, berdoa ataupun berzikir selepas solat. Itu adalah perbezaan pendapat lah dengan mufti di uh, Perlis. Tapi itu not a big issue sangat lah sebenarnya, ya. Okay. Kita follow sajalah negeri masing-masing. Sebabnya bila berkaitan dengan pentadbiran agama Islam, ia melibatkan hal-hal negeri. Sebab pentadbiran agama Islam adalah di bawah negeri. Ini di Malaysia, ya, di konteks Malaysia. Adalah di bawah negeri punya bidang kuasa. Bila bab-bab berkaitan agama Islam, ya. So adalah perbezaan pendapat. Tetapi yang berkaitan dengan hari raya, puasa tu dah tak ada dah. Ya, itu dah diseragamkan dan diselaraskan. Nanti adalah pakcik, ya, kat TV1 tu kan. TV3 akan umumkan pakcik dari Majlis Raja-Raja. Bukan pakcik apa, ya. Ya kan, saya dengan ini mengumumkan. So itulah yang telah diselaraskan. Bila dah diselaraskan satu Malaysia, baru ada yang pakcik tersebut tersiar buat pengumuman di TV. So satu Malaysia gunakan perkara yang samalah. Kalau esok raya, rayalah, ya. Macam tu. So yang kedua ni memahami hakikat sumber agama, perselisihan mengenai sahih atau tidaknya hadis. So banyak sekali perbezaan pendapat, ya. So kita kena tabayun dulu, apa-apa pun pada hari ini kalau kita menerima satu maklumat, kita tabayun dulu, kan. Boleh jadi ini pendapat yang berbeza daripada mazhab Syafi'i, tetapi tak ada masalah pun yang besar, okey. Walau bagaimanapun bila berkaitan dengan hadis sahih ataupun tak sahih, hadis palsu ataupun tak palsu, sepakat ulama, ya. Kalau itu hadis palsu, so itulah hadis palsu, macam itulah. Tapi dia banyak pandangan sebenarnya. That's why kita jangan mudah berputus asa dengan ilmu. Bukan mudah berputus asa, jangan mudah rasa selesa dengan ilmu yang kita ada pada hari ini. Kita kena teruskan belajar sebab kita ada banyak ulama, kita ada banyak mazhab. Setiap mazhab tu ada banyak imam-imam di bawahnya, kan? Ada banyak pandangan dan cabang-cabang lain. Tetapi kita di Malaysia, kita menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi kita follow lah yang Syafi'i sahaja untuk mengelakkan pening kepala, untuk mengelakkan kekeliruan. Okay? Okay. Next, baiklah, saya akan terus masuk ke bab yang ke-8. InsyaAllah kita akan discuss secara ringkas sahaja. Okay. InsyaAllah yang ke-8 juga adalah berkaitan dengan ibadah dalam Islam. Okay, apa itu, apa yang dikatakan ibadah? Ya. Okay. Ibadah, asas ibadah itu adalah iman, asas ibadah adalah ilmu, asas ibadah adalah ihsan, ya. Maksudnya untuk kita sesuatu perkara itu diterima sebagai ibadah adalah kita kena faham, ya. Dia ada relate-nya dengan iman, agama kita, ya. Bererti mari kita tengok apa itu iman, bererti kita membenarkan dengan hati, ya. Kita menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengikrarkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, ya, naik saksi Allah Tuhan kita, Muhammad itu pesuruh Allah, ya. Kita membenarkan hati and then kita ikrarkan dengan lisan kita dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Syariat adalah kita praktiskan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, kan? Itu makna iman yang sebenar. Bukan hanya sekadar kita tahu rukun iman tapi kita tak buat. Tapi kita tak solat. Ya? Kita tahu adanya Allah, tahu Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, tapi kita tak follow pun apa yang Allah buat. Kita follow pun, kita follow pun apa yang Allah suruh buat. Kita follow pun apa yang Nabi Muhammad buat. Jadi tak sempurna iman kita.
Okay. So iman tu elemen dia ada apa? Kita benarkan dengan hati, kita ikrarkan dengan lidah, dengan lisan kita, dan yang ketiga kita buat. Kita amalkan dengan anggota badan. So ada 3 elemen iman. Ya, ingat. Okay. So ilmu. Yang kedua ni ilmu. Ibadah ini tak boleh lari pada ilmu. So bila kita nak buat sesuatu, solat contohnya, kita kena ada ilmu. Oh, solat rukunnya, rukun solat ada 13. Okay. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Kita kena tahu nak niat solat apa. Kena tahu. Semua tu kena tahu. Kena ada ilmu. Kena ada tomak ninahnya. Kena tuntut ilmu. Okay. Yang ketiga, ihsan. Ihsan ni apa? Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Maksudnya kita, mungkin ramai orang buat ibadah dalam ramai-ramai orang. Tetapi bila dia seorang-seorang, dia tak buat pun kan. Tapi tidak begitu bagi orang yang punya ihsan dan khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Dalam keramaian dia beribadah kepada Allah. Bila dia seorang-seorang pun begitulah dia kepada Allah. Dia khusyuk, dia ikhlas. Itulah ihsan. Ingat terma-terma ni. Okey, so syarat ibadah, syarat suatu perkara ni diklasifikasikan sebagai ibadah apa dia? Okey, pertama, disertakan dengan niat yang baik dan ikhlas kerana Allah. Bila kita buat sesuatu benda, kita belajar contohnya apa yang kita buat sehari ini adalah ibadah. Moga-moga kehadiran anda semua dalam majlis ilmu ini dikira sebagai ibadah. Sebab elemen yang pertama kena ada niat. So awak niatkanlah nak datang kelas Dr. Farah ni adalah kerana nak dapatkan ilmu, kerana niat kita kerana Allah, bukan nak berkenalan. Oh, nak tengoklah siapa dalam ni, handsome ke, cantik ke. Okay. Ya. So niat kita kena betulkan niat kita. Niat kita nak dengar, nak dapat ilmu. Okay. InsyaAllah apa yang kita akan dapat seiring dengan apa yang kita niatkan. Niat kerana Allah. Yang kedua, mestilah apa yang kita buat tu, pekerjaan yang kita buat itu diharuskan ataupun diterima dalam Islam. Ya, macam menuntut ilmu ni confirm lah. Ya, selari dengan Islam. Contoh nanti kalau you all bekerja, dah keluar nanti dah bekerja, nak kerja apa? Pastikan pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak dilarang oleh Islam. And then pekerjaan tersebut ni tidak menghalang seseorang dari melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dia punya bos anda tak adalah tak bagi solat Zuhur, tak bagi solat Asar. Jangan. Jangan sampai macam tu. Kalau tak bagi, tinggalkan, cari kerja lain. Kalau dah communicate dengan dia, tak boleh apa gaduh-gaduh kan, rasa tak aman, tak senang hatilah nak kerja dengan bos yang sekat-sekat kita nak solat kan, tinggalkan, cari rezeki yang lain. Okay? Okay, pastikan dia pekerjaan yang halal. Pekerjaan tersebut tidak menghalang kita daripada melakukan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Macam tadi contoh solat, puasa, dia tak menghalang kita daripada tak boleh puasa. Next, dilakukan dengan tekun, cekap dan optimum. Jangan ambil mudah kerja anda. Jangan apa namanya tu, curi apa kalau kita kerja kita curi tulang. Jangan curi tulang. So kena buat kerja tu semaksimal boleh. InsyaAllah berkat. Next, disertakan dengan rasa syukur. Apa juga yang kita dapat daripada apa kerjaan kita tu, kita syukur sahajalah. Alhamdulillah. Okay. So kalau boleh ulang balik semula, bagaimanakah sesuatu perkara itu dikatakan ibadah? Ingat, yang pertama kena niat kerana Allah. Pekerjaan tersebut adalah menepati syariat. Boleh buat ayat sendiri kalau keluar soalan ni. Yang ketiga, tak halang kita daripada melakukan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Yang keempat, dilakukan secara optimum, cekap, tekun. Dan yang kelima, disertakan dengan rasa syukur. Ingat, inilah antara elemen-elemen yang perlu ada, syarat-syarat yang perlu ada untuk mengklasifikasikan sesuatu itu sebagai ibadah. Okay? Barulah anda dapat pahala. Bila kita dikatakan ibadah, baru dapat pahala. Okay? Next, keistimewaan ibadah dalam Islam. Tak ada perantaraan. Ibadah kita dengan Allah tak ada perantaraan.
Kedua, tidak terikat dengan masa dan tempat. Bila-bila kita boleh buat ibadah. Ibadah ni tak semestinya solat. Itu ibadah khusus ya. Itu ibadah khusus. Solat, puasa. Yang dalam rukun Islam tu lah ya. Solat, puasa, zakat, menunaikan haji apa semua tu. Itu ibadah yang khusus. Ya. Ini ibadah yang umum. Apa-apa juga bersedekah. Setiap benda yang kita lakukan, benda baik yang kita lakukan tu, kalau kita niat kerana Allah, kalau kita niat kerana untuk membantu orang dan tak salah, harta yang kita bagi tu adalah harta yang halal, ya, memang betul-betul kita nak sedekah, nak wakaf, insya-Allah itu pun dikira ibadah, ya. Dan insya-Allah ada pahala mengiringi ibadah kita. Itu ibadah yang umum, ya. Okey. So yang ketiga, skop ibadah ni sangat luas, ya. Dalam setiap aspek kehidupan, alam sekitarnya, bab pemakanannya. Contohnya kita niatkan nak makan hari ini adalah kerana Allah. Contohnya kita nak makan makanan yang sihat. Dah tak nak dah makan-makan McD ya. Makanan yang tak sihat semua tu dah tak nak dah. Aku nak makan sayur, nak lebihkan ni ke, nak kurangkan karbohidrat ke apa benda dah, ikutlah you all punya style diet tu. Kita niatkan kerana Allah, kita niatkan sebab kita nak sihat, ya, tak nak dah badan yang gelebih-gelebih, kita nak sihat supaya boleh beribadah. So kita niatkan kerana Allah, niatkan untuk sihat. So insya-Allah menepati syariat semuanya, makan makanan yang halal, insya-Allah adalah pahalanya tu. Itu dikira ibadah juga. Okay? So skop ni sangat luas. Ya, macam-macam setiap aspek kehidupan itu kalau kita niatkan kerana Allah, kita buat, kita niatkan, kita buat sebaik yang mungkin, kita gunakan apa tu? Benda tersebut bukan benda yang haram, niat kerana Allah, insya-Allah kita dapatlah pahala ibadah. Okay? Next, pembahagian ibadah macam tadi saya cakap, ada ibadah khusus dan juga ibadah umum. Ibadah khusus ni lah yang kait tadi dengan rukun Islam tadi ya. Tak boleh direka-reka, memang itu dah Allah dah khususkan untuk kita. Orang Islam kena solat, orang Islam kena keluarkan zakat. You Muslim, you kena puasa. You Muslim, you kena perform hajj. Okay? Untuk yang mampu sajalah ya. Okay, itu khusus. Maksudnya dah ada, Allah dah tetapkan. Ya, ibadah umum ni yang lain-lain. Ya, yang sedekah, diet, kebersukannya, semua benda tu lah. So bila kita bersukan, sukan tu harus pada asalnya. So niatkan kerana Allah, kita bersukan, kita nak badan yang sihat supaya mudah kita nak buat ibadah yang khusus nanti. So pakai pakaian yang sesuai. See? Janganlah sampai menjadikan itu dibenci oleh Allah sebab cara pakaian kita pun ketat, jarang nampak bentuk badan. Kan kalau kita naik basikal contohnya, pakailah yang longgar-longgar sedikit. Kan banyak sekarang dah ada skirt untuk perempuan, ada skirt yang boleh menutupi bahagian punggung kita. Yang lelaki pun pakai tight kat luar, bolehlah pakai shorts yang longgar kan. So insya-Allah aku nak bersenam, nak berkayuh basikal ke buat apa-apa pun, niatkan Allah, pakai pakaian baik, jangan sampai leka daripada solat, waktu solat berhenti. Kan? Jangan buat benda-benda yang tak elok. Insya-Allah sukan yang kita lakukan tu pun akan dikira sebagai ibadah dan dapat pahala. Okey? So impak ibadah khusus dalam kehidupan Muslim ni. Apakah impak dia? So impak ibadah khusus dalam kehidupan Muslim ni, inilah dia. Okay, kalau solat, puasa, zakat dan haji. Kalau solat tu, ya memang mendisiplinkan kita. Kita ada waktu-waktu kita. Solat subuh 6 hingga pukul 6.45. Macam itulah kan. So ada waktu-waktu dia. Tak boleh sembrono. So mendisiplinkan diri kita sebenarnya. Ya, solat tu ada pergerakan dia, bangun, tunduk dan sebagainya. Ia ada kaitan juga dengan pengaliran darah dalam badan kita. Okay? So ada impak dari sudut saintifik pun ada solat. Cuba baca kat Google, ada barisan pengkaji Universiti Malaya yang mengkaji tentang kelebihan solat dari sudut saintifik. Masya Allah. Okay? Next, puasa. Puasa ni apa? Boleh Google sekali lagi. Tengok macam mana ada profesor daripada daripada Jepun buat kajian saintifik mengenai puasa. Dikatakan puasa hingga 16 ke 18 jam itu tak makan, tak minum sebenarnya adalah detox yang terbaik kepada badan kita. Okay, jadi kajian daripada puasa tersebut
tak makan, tak minum sepanjang 16-18 jam adalah refer kepada puasa yang disyariatkan oleh Islam. Bukannya intermittent fasting kan dan lain-lain tersebut kan. So puasa ikut cara Islam ya. Kerana selain daripada kita dapat memahami, ada simpati dan empati kepada orang yang miskin ya, kita juga dapat orang kata menyembuhkan penyakit. Sebab banyak penyakit adalah bermula pada perut. Insya-Allah ya, kalau kita tak ada penyakit yang kronik yang tak ada kaitan dengan makan minum ni, insya-Allah kita tak akan mati punya dengan puasa. Setakat lapar dahaga tu tahan je. It's all about mindset sebenarnya. Okay? So bila rasa lapar tu, it's okay, tak ada apa-apa kan. Kita cuba membina mindset yang ya, insya-Allah semuanya boleh kan. Fikir yang baik, bila rasa penat dah pukul 6 dah long lie kan. Okay. It's okay. Takkan mati punya kan. 1 jam lagi. So you baca Al-Quran ke, baca buku ke, buatlah apa-apa yang boleh melekakan anda sekejap daripada rasa lapar dan dahaga. It's all about mind. Okay. So banyak kelebihannya puasa ni. Mendetoxkan ya. Perut anda ni setelah sekian lama kita makan banyak macam-macam, kesian perut kita kan. So next is zakat dan juga haji. Zakat ni, ya Allah, selain kita mendapat rasa kasih dan sayang kepada orang lain miskin kan, sebenarnya ia juga menyucikan balik harta kita. Nampak ni bawah kalau baca mendatangkan keberkatan. Sebabnya setiap harta nikmat yang kita dapat tu ada sebenarnya orang kata rezeki untuk orang lain. Bukan ini mengelakkan kita rasa sombong bahawa duit yang kita ada ni hanya untuk kita. Duit yang kita ada ni aku yang menjadikan aku kaya, tak. Kan? So nak elakkan rasa sombong, nak elakkan rasa tak bersyukur, itu Allah telah syariatkan kita untuk berzakat supaya kita sedar bahawa duit ini, sebahagian duit kita ini adanya untuk orang lain. Kita dapat tolong orang. Bila kita dapat tolong orang, kita mendidik rasa simpati dan empati dalam diri kita. Okay? Masya Allah, banyak hikmah. Next, haji. Haji ni mengingatkan kita kematian. Semua orang pakai putih. Putih, walaupun you kaya, kayangan ke, macam mana sekalipun you famous, macam mana sekalipun, bila dekat Mekah, bila melakukan ibadah haji, sama saja anda di mata orang. Walaupun sekarang dah ada kan package VIP dan sebagainya, still pakai baju yang sama, semua putih, serba putih, tak ada yang mengelap-gelap, yang bling-bling ke, tak ada, sama saja, semua pakai baju putih. Okay. Dan bila buat haji ni kena sabar banyak sebab orang ramai kan. Orang ramai berebut-rebut, ya Allah, kena mendidik betul kita supaya sabar. Kan? Alright, itulah impak ibadah khusus dalam kehidupan Muslim. Ya, insya-Allah soalan kalau keluar pun insya-Allah tak lari dah daripada ni. So mungkin akan keluar apakah signifikan solat. So you kena elaboratekan sedikit lah apa kelebihan puasa dari sudut saintifik, ya. So insya-Allah kita akan kalau ada masa nanti kita akan bincangkan sekali lagi ya dalam sebelum nak final test nanti. Okay, so insyaAllah saya akan kongsikan bab yang ke-9 ya, pada minggu ini juga ya. So nanti boleh sama-sama dengarkan insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Okay, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.